tekanan terhadap Rasulullah SAW dan orang Islam terus meningkat. Dalam sebuah riwayat, pembesar Quraisy sekali lagi pergi bertemu Abu Talib, cuba berunding agar Muhammad diserahkan kepada mereka dan Abu Talib akan diganti dengan seorang pemuda yang lain. Tetapi Abu Talib telah menolak tawaran tersebut. Nampaknya orang musyrikin benar-benar mengancam keselamatan Rasulullah SAW. Pernah sekali ketika Rasulullah SAW berada berhampiran Kaabah, Uqbah bin Abu Mu'aidh mengasari dengan menjerat leher Rasulullah SAW sehingga diselamatkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Adakah kamu mahu membunuh seseorang hanya kerana dia menyebut La ilaha illallah?" Akibat tekanan terhadap anak saudaranya yang berterusan, Abu Talib telah mengumpul Bani Hashim dan Bani Muttalib dan meminta mereka berikrar mempertahankan Nabi. Mereka semua bersetuju, termasuk yang bukan Islam. Adalah menjadi budaya orang Arab pada ketika itu mempertahankan kabilah mereka masing-masing. Ini adalah cara menjaga keselamatan kabilah secara bersama. Serangan atau kezaliman ke atas salah seorang dari kabilah bermakna serangan dan kezaliman ke atas seluruh kabilah. Para pembesar musyrikin tidak berpuas hati dengan perkembangan tersebut. Lebih-lebih lagi dengan kemasukan Islam oleh Hamzah dan Umar. Kini mereka mahu merancang satu kejahatan yang lebih besar. Maka pembesar penduduk Mekah telah berpakat untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Rasulullah SAW, orang-orang Islam serta Bani Hashim dan Bani Muttalib, kecuali jika mereka sanggup menyerahkan Muhammad kepada mereka. Mereka pun melaksanakan boikot bermula pada bulan Muharram tahun 7 kenabian, di mana semua penduduk Mekah tidak dibenarkan berniaga dengan orang Islam, termasuk Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tidak boleh berkahwin dengan mereka dan segala bentuk bekalan akan disekat sehinggalah mereka menyerahkan Rasulullah SAW. Boikot ini telah menyebabkan kesengsaraan kepada kaum muslimin. Kanak-kanak menangis akibat kelaparan dan ada di kalangan para sahabat yang terpaksa memakan daun-daun kayu sahaja. Boikot ini berlaku selama 2 hingga 3 tahun. Hisham bin Amru, walaupun seorang musyrikin, adalah salah seorang yang amat tidak bersetuju dengan tindakan boikot tersebut. Pemboikotan ini jelas satu bentuk kezaliman terhadap sebahagian daripada bangsanya. Maka suatu hari beliau telah bertemu rakannya, Zuhair Abi Umayyah, dan berkata, "Adakah kamu boleh duduk senang lenang sedangkan kamu tahu Bani Hashim dan Bani Muttalib dalam kesengsaraan? Aku bersumpah, sekiranya orang-orang yang ditindas ini adalah pengikut atau saudara keluarga Abu Jahal, pastinya mereka tidak akan tergamak melakukan boikot ini." Zuhair menjawab, "Apa yang aku boleh buat? Aku hanya seorang diri. Demi Tuhan, jika ada seorang lain bersama aku, tentu aku akan pergi menghapuskan perjanjian boikot itu." Hisham berkata, "Aku adalah orang yang akan bersamamu." Zuhair menjawab, "Carilah seorang lagi." Maka Hisham pun pergi mencari seorang lagi dan bertemu Al-Mut'im bin Adi. Perkara yang sama dibicarakan dan Mut'im minta untuk dicari orang keempat. Hisham pergi jumpa Abu Al-Bukhtari pula. Mereka berbicara perkara yang sama dan Al-Bukhtari minta dicari lagi orang lain sehingga bertemu Zam'ah bin Al-Aswad. Pada suatu malam, mereka semua bertemu dan berbincang. Mereka memutuskan untuk menyeru pembatalan boikot dan berpakat mahu melakukannya secara spontan supaya tidak kelihatan seperti ia telah dirancang. Pada keesokan hari, Zuhair telah pergi ke Kaabah dengan mengenakan pakaian ibadah yang khas, melakukan tawaf dan kemudian memanggil semua penduduk Mekah yang ada dan memulakan bicara. "Wahai kaum Quraisy, adakah kamu merasa senang sedangkan ada di kalangan saudaramu, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib, berada dalam sengsara? Aku bersumpah dengan nama Tuhanku, aku tak akan duduk sehingga perjanjian boikot ini dihapuskan."
Kemudian rakannya yang kedua bangun dan menyokong saranan beliau, seolah-olah ia tidak dirancang. Seterusnya rakan ketiga, keempat dan kelima turut bangun menyokong. Abu Jahal yang berada di situ kemudian bangun dan menuduh perbuatan ini adalah sesuatu yang telah dirancang. Namun, penduduk Mekah sudah mula merasa gelisah dan ia mula mendatangkan hasil dengan melemahkan perjanjian boikot. Kertas perjanjian boikot yang telah dipersetujui telah diletakkan di dalam Kaabah sejak tindakan boikot bermula dan tidak ada sesiapa yang melihatnya selepas itu. Pada suatu hari, Rasulullah SAW telah memberitahu bapa saudaranya Abu Talib bahawa kertas itu sudah musnah dimakan serangga, kecuali tinggal perkataan dengan nama Allah. Abu Talib kemudian pergi segera bertemu dan memberitahu perkara ini kepada para pembesar kaum Quraisy sambil berkata, "Jika apa yang Muhammad kabar itu tidak benar, maka aku akan serahkan Muhammad kepada kamu. Tetapi jika Muhammad berkata benar, maka lepaskanlah dia dan pengikutnya, iaitu tamatkan boikot." Maka bersegeralah penduduk Mekah pergi memeriksa kertas tersebut, dan alangkah terkejutnya mereka apabila mendapati tepat sekali apa yang telah diberitahu oleh Muhammad. Kertas perjanjian sudah pun reput binasa dan yang hanya tinggal adalah perkataan dengan nama Allah. Maka tamatlah pemboikotan tersebut.